mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, saya dengan segala takzimnya, dengan hormatnya menjemput yang berusaha Prof. Madya, Dr. Muhammad Khairi bin Mahyudin untuk menyampaikan ceramah beliau. Tafadhal masykurah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Norawi bin Endut, pengarah kampus Ilim Jelebu, kerana sudi menjemput saya pada pagi ini untuk sesi perkongsian khusus tasawuf. Begitu juga dengan Ustaz Hafizam selaku pengacara majlis pada pagi ini, seluruh pegawai-pegawai Ilim Jelebu dan juga para pendengar, para peserta yang saya kasihi sekalian. Pada pagi ini, Alhamdulillah, kita akan membicarakan satu tajuk sebagai satu tajuk yang penting. Saya rasa Ustaz Hafizam, slide ni tertukar dengan slide yang kedua. Dia sejarah slide ni slide yang kedua. Okey. Jadi pada pagi ini lebih kepada perkongsian dan juga pencerahan mengenai sejarah perkembangan tasawuf yang telah diamanahkan kepada saya oleh pihak Ilim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, insyaAllah saya akan huraikan sejarah perkembangan tasawuf ini dengan bahasa yang mudah, dengan turutan yang mudah diikuti oleh para pendengar sekalian. Dan juga penambahan dan analisa daripada diri saya sendiri selaku penceramah pada pagi ini. Dan saya ni orang yang tak boleh sangat tengok fakta-fakta yang ada dalam kitab-kitab tapi tidak dikaji dengan mendalam. Baik. Kalau sebelum ini kita baca buku-buku tasawuf, kebanyakan menceritakan bahawa ilmu tasawuf ini datang dalam kurun yang kedua, ketiga dan selepas itu. Dan ada juga mengatakan bahawa tasawuf ini sudah pun ada di zaman Nabi Muhammad. Tapi perkataan tasawuf itu tidak digunakan secara meluas. Pada pandangan saya telah merujuk dan juga menganalisa ilmu tasawuf dan juga amalannya. Amalan tasawuf terutama sekali, sebelum wujudnya perkataan tasawuf sebagai satu disiplin ilmu, kita lihat bahawa amalan tasawuf itu sudah pun wujud. Okey, sudah pun wujud berdasarkan kepada maklumat daripada Quran, sudah pun wujud sejak daripada zaman Nabi Adam AS lagi. Amalan bukan perkataan tasawuf. Jadi bila saya baca Quran, sebenarnya saya tak puas hati dengan dapatan mengatakan kewujudan ilmu perkataan tasawuf tu okey, tapi amalan tasawuf tu sebenarnya sudah pun wujud lebih awal daripada itu, iaitu mengenai amalan bertaubat. Manusia pertama yang melaksanakan amalan bertaubat ialah Nabi Adam AS, seperti mana yang disebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Jika kita lihat amalan bertaubat ini, cara-caranya dan sebagainya itu tidak dibincang di dalam ilmu usuluddin dengan cara yang meluas. Tidak juga dibincang secara meluas di dalam ilmu fiqh. Ada disebut tapi tak banyak. Dia sebut very
sikit, ringkas, tetapi dibincangkan secara meluas di dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Jadi amalan ilmu tasawuf itu sudah pun ada, cuma tidak dikenali sebagai tasawuf sajalah. Baik. Jadi amalan tasawuf juga, okey, selain daripada taubat itu telah pun diamal oleh Nabi Adam AS, dan kemudian pula amalan-amalan zikir seperti la ilaha illallah, amalan membaca kitab-kitab dan sebagainya itu telah pun diamalkan oleh nabi-nabi terdahulu. Okay. Konsep berzikir, berkhalwah, muraqabah, harap takut, munajat, zuhud, merendah diri, semua ni dirakamkan dalam Quran, ada. Kita tengok di situ, itulah amalan-amalan yang diamalkan oleh orang-orang tasawuf. Cuma namanya itu mungkin berbeza. Orang yang beramal tasawuf, okey, beramal tasawuf pada zaman Nabi terdahulu dikenali dengan pelbagai nama. Okey, di antaranya sebagai Rabbaniyin, Al-Ahbar, Al-Qisisin, Al-Rahban, Al-Hawariyin. Mereka ini adalah golongan-golongan ini adalah pengikut Nabi yang setia, Nabi-Nabi yang terdahulu, dan amalan mereka itu adalah amalan-amalan yang mempunyai ciri-ciri tasawuf yang kita tengok pada hari ini. Dan kemudian, okey, baik, next. Saya cerita secara ringkas sajalah, secara ringkas. Kemudian nanti insya-Allah slide ini akan dikongsi oleh pihak ilim kepada tuan-tuan dan puan. Cuma saya nak dibincangkan bahawa amalan tasawuf sudah pun wujud. Okey, sudah pun wujud sejak daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kepada zaman Nabi Muhammad, dan istilah tasawuf itu telah digunakan di zaman telah digunakan secara meluas oleh ulama setelah mendapati bahawa tasawuflah satu istilah yang paling sesuai untuk merujuk kepada konsep al-ihsan yang disebut di dalam hadis Jibril. Okey. Baik. Kita kembali kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Okey, di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, okey, Nabi sendiri pun beramal, okey, dengan amalan berkhalwah, okey, di Gua Hira untuk berzikir dan muraqabah. Kemudian hasil daripada perbuatan Nabi tersebut, okey, juga ditiru oleh para sahabat. Dan di antara para sahabat ni ada digelar sebagai ahli sufah, okey, orang yang beribadat pada zaman Nabi, okey, duduk di Masjid Nabawi, dan mereka ini memperbanyak, mereka ni tidak ada keluarga. Okey, mereka duduk di situ untuk beribadat, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dah disebut sebagai ahli sufah, tetapi di zaman Nabi, perkataan sufah itu tidaklah digunakan secara meluas kerana para sahabat Nabi ini mereka mendapat title yang lebih tinggi, iaitu dikenali sebagai as-sahabah. Okey, sahabat. Jadi di zaman Nabi, kalau ada pun perkataan ahli sufah tu tidak digunakan secara meluas, tetapi digunakan secara meluas adalah perkataan sahabat. Kenapa? Kerana para sahabat Nabi ini duduk di zaman Nabi, tengok Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian membantu Nabi SAW dalam menyebar agama Islam. Jadi mereka lebih dikenal sebagai sahabah. Dan amalan mereka itu adalah amalan-amalan yang diamalkan oleh ahli sufi juga. Okey. Dan para sahabat juga adalah orang-orang yang bertasawuf dalam arti kata yang mudah. Okey. Kemudian perkataan tasawuf ini memang tak ada digunakan secara meluas. Tetapi ulama selepas itu dalam kurun yang ketiga dan selepas itu memperkemaskan istilah tasawuf sebagai satu disiplin ilmu yang merujuk kepada perbahasan al-ihsan di dalam hadis Jibril. Okay? Di dalam hadis Jibril. Dan ihsan ini adalah satu martabat yang mengandungi tauhid, syariah. Dan ihsan ini adalah penyempurna kepada akidah dan syariat. Jadi bila sebut tasawuf ini adalah satu ilmu yang berasaskan akidah dan syariat. Dia sekali. Tasawuf ini dia tidak akan sempurna melainkan mempunyai akidah dulu, akidah yang jelas, syariat yang jelas,
dan kemudian penghayatan yang jelas yang disebut sebagai ilmu tasawuf ataupun ilmu ihsan di dalam hadis Jibril. Jadi oleh kerana perkembangan ilmu di semasa ke semasa, maka dibinakan istilah tasawuf itu sebagai satu istilah yang legal yang diterima di dalam agama Islam untuk membincangkan intipati yang berada di dalam hadis Nabi, iaitu ihsan. Biasa benda ni biasa. Pembinaan istilah ni biasa. Semuanya ada dasar dan juga ada asas mengapa kalimah itu dibina sedemikian. Begitu juga kalau kita tengok dengan ilmu akidah. Ilmu akidah juga dikenali dengan pelbagai nama: ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Okey, kesemuanya itu sebagai satu cara untuk membincangkan konsep tauhid, okey, secara tersusun. Secara tersusun. Jadi kesimpulan di sini ialah tasawuf ada satu istilah yang merujuk kepada perbincangan ihsan. Dan huraian-huraian mengenai ihsan ini telah pun diurai oleh Nabi di segi perbuatannya, percakapannya, takrirnya, sifat-sifatnya, dan kemudian dikembangkan oleh para sahabat. Di antaranya ialah Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, yang mana kedua-dua ini merupakan tokoh yang mana menjadi sandaran sanad kepada amalan tasawuf dan juga tarikat yang diamalkan oleh kita sekarang. Dan kedua-dua tokoh ini disebut sebagai penyambung kepada baginda Rasulullah SAW dari segi kerohanian. Sahabat-sahabat lain pun mereka juga bertasawuf. Umar, Osman, kemudian Abu Hurairah, dan kesemuanya itu, kesemua sahabat Nabi semua bertasawuf. Cuma daripada segi penonjolan kepada ilmu tasawuf ni disebut oleh Nabi dua nama ini, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali sebagai penerus kerohanian yang mana telah disambung oleh tabi'in sampai guru-guru kita sekarang. Jadi keistimewaan syariat Nabi Muhammad ini ialah semua juzuk amalan tasawuf dan tarikat di zaman Nabi Adam AS dan Nabi-Nabi yang lain terhimpun lengkap, di zaman Nabi SAW dan dikembangkan oleh para sahabat tabi'in menjadi satu ilmu yang tersusun untuk memudahkan umat Islam yang kemudian melaksanakannya dengan mudah. Next. Zaman selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW. Jadi di sini selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW, ilmu tasawuf pun berkembang seperti mana juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu usuluddin pun berkembang, ilmu syariah pun berkembang, ilmu hadis pun berkembang, ilmu tafsir pun berkembang, ilmu bahasa pun berkembang. Jadi tasawuf juga mengalami keadaan yang sama. Dia pun berkembang dan berkembang melalui tokoh-tokoh dia lah. Di antara tokoh-tokoh yang mengembangkan tasawuf ini ialah di antaranya ialah Abu Abdullah Harith Al-Muhasibi, Abu Yazid Bustami dan lain-lain. Abu Talib Al-Makki. Ini di antara yang awal lah. Kemudian Kitabul Lumaq, Imam As-Sarraj. Apabila berkembangnya ilmu tasawuf, maka ilmu tasawuf juga telah dibukukan oleh para ulama seperti Imam Al-Muhasibi, menyusun satu kitab Ar-Ri'ayah fi Huquqillah. Begitu juga dengan Abu Talib Al-Makki, mengarang kitab Al-Qutu Qulub. Begitu juga dengan Imam As-Sarraj mengarang kitab Al-Lumaq fi Tasawuf. Jadi ilmu tersebut telah berkembang dengan baik dan disusun oleh para ulama
sehinggalah di zaman kemuncak, iaitu di zaman Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan ulama-ulama seterusnya. Imam Al-Ghazali merupakan pelengkap, ulama yang melengkapkan tasawuf dengan gabungan ilmu tauhid, ilmu syariah dan ilmu tasawuf sebagai satu ilmu yang tersusun dan bersifat integrated, tidak terpisah. Jadi di sinilah kemuncak kesempurnaan perkembangan tasawuf ini telah pun dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, kemudian diperkukuhkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dan kemudian oleh ulama-ulama yang terusnya sampai kepada kita sekarang. Dan pada kurun kelima, aliran ilmu tasawuf tadi diamalkan secara tersusun dengan kewujudan institusi tariqah. Jadi bila sebut tasawuf sebagai satu disiplin ilmu, kemudian di segi pengamalan dan penghayatan secara tersusun dan terbimbing ini, maka wujudlah satu lagi perkembangan, iaitu institusi tariqah. Institusi tariqah. Jadi tariqah dengan tasawuf ini, tariqah ni adalah satu elemen yang ada di dalam tasawuf. Dan tariqah ini dia lebih kepada konsep berilmu, beramal secara tersusun dengan bimbingan guru. Itu. Saya harap boleh faham. Saya cerita ni secara umum yang ringkas supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh faham perkembangan tersebut dengan cara yang mudah. Di antara tarikat yang awal yang tumbuh seperti dalam kitab-kitab tasawuf, iaitu tarikat Qadiriyah, kemudian Syaziliyah, Naqsyabandiyah dan lain-lain lagi. Jadi itu. Jadi ini satu perkembangan yang baik. Kerana apa? Kerana tasawuf telah disusun di segi pengamalannya itu dengan cara yang lebih sistematik dengan wujudnya institusi tariqah. Baik. Jadi kalau kita tengok balik, kita halusi balik, adakah betul tasawuf ini dan amalannya itu diambil daripada tamadun luar? Jawapannya adalah tidak. Tidak diambil. Cuma disusun daripada Al-Quran dan Sunnah secara mudah bagi umat Nabi Muhammad mengamalkannya dengan mudah. Jadi jika ada persamaan pun, dia tetap ada perbezaan. Jika ada persamaan pun, sebagai contoh seperti amalan berpuasa dan sebagainya, dia tetap ada perbezaan di antara puasa umat Islam dengan puasa dengan agama lain. Begitu juga dengan zikir dan sebagainya. Jika ada persamaan pun, dia tetap berbeza. Sebab semuanya diambil daripada Al-Quran dan hadis. Dan disusun oleh para ulama berdasarkan kepada perkembangan ilmu tasawuf seperti mana dengan ilmu-ilmu yang lain. Baik. Walaupun amalan-amalan tasawuf dan tarekat telah sempurna di zaman baginda Rasulullah SAW dan sahabat yang bersifat khusus atau umum, tetapi kebanyakannya masih bersifat umum dan mempunyai makna yang luas. Di sebalik fenomena tersebut mempunyai hikmah yang tersirat dan rahmat kepada umat Islam yang berikutnya sebagai keluasan beramal dalam tarekat menuju Allah Subhanahu Wa Taala yang bernadikan syariat dan berpaksikan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keadaan mereka yang punya tahap keupayaan dan persediaan bakat dan hak ehwal kerohanian yang berbeza. Dan juga mental dan fizikal. Next. Sebab saya kalau boleh saya nak habiskan sebelum pukul 10 lah. Lebih saya nak bersoal jawab. Jadi, di mana kedudukan ilmu tasawuf dalam Ahli Sunnah wal Jamaah? Adakah benar istilah memang, tapi amalan itu kita tidak boleh petikai kerana amalan memang sudah pun jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Orang boleh mempertikaikan istilah tasawuf, tapi orang tidak boleh mempertikaikan amalan tasawuf. Sebab amalan itu sendiri adalah
diambil daripada Al-Quran dan sudah secara jelas. Dan apakah kedudukan tasawuf dalam ahli sunnah wal jamaah? Kalau kita tengok istilah tasawuf sebagai satu disiplin ilmu, sebenarnya telah diterima oleh semua ulama. Hatta Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim pun menerima istilah tasawuf sebagai satu istilah yang legal, yang benar dan sah di dalam Islam, yang membicarakan mengenai pengislahan hati untuk menjadi mukmin yang bertakwa. Mereka terima. Cuba tengok dalam Majmu' Fatawa, Madaris Salikin, mereka menerima istilah tasawuf dan mereka membahasnya mengikut kepahaman masing-masing. Okay, Ibn Taymiyah sekalipun, dia pun menerima dan dia pun ada cara huraian tasawuf seperti yang dia faham daripada Al-Quran dan Sunnah dan daripada tokoh-tokoh yang dia ikut. Ini contoh, maksudnya Imam Ghazali, Abdul Wahab Sya'rani, semua ulama-ulama yang memperkemaskan tasawuf dengan lebih mudah dan lebih bersifat integrasi dan dikukuhkan dengan dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Baik. Saya nak cerita kedudukan tasawuf dalam ahli sunnah wal jamaah. Mengapa orang sangat-sangat banyak macam seolah-olah macam mengedepikan tasawuf ni, seolah-olah macam tak wujud, takut sangat dan dikaitkan pula dengan ajaran sesat. Ajaran sesat adalah ajaran sesat, dia tak berkait dengan tasawuf. Kita kena bezakan antara ajaran sesat dengan tasawuf. Ajaran sesat adalah ajaran sesat. Ajaran sesat tu tidak boleh dinamakan tasawuf sama sekali. Kerana dia adalah ajaran sesat yang mana bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Bila sebut tasawuf, dia adalah satu ilmu yang diterima dalam ahli sunnah wal jamaah dan juga sumbernya daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Baik. Kita tengok kepada istilah yang istilah ahli sunnah wal jamaah yang digunakan oleh para ulama. Ulama mengatakan bahawa ahli sunnah wal jamaah ni ada banyak nama. Antaranya dipanggil Sawadul A'zam, Firqah Najiyah, Al-Jamaah, Al-Haq. Dan kemudian pula ulama mengiktiraf, metodologi yang diamalkan oleh orang-orang tasawuf di dalam akidah adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Boleh dilihat dalam tarikh Subki bahawa Imam Subki juga mengatakan bahawa ahli sunnah wal jamaah ini dari segi akidahnya terbahagi kepada 3. Golongan ahli hadis, golongan mutakallimin dan golongan sufi. Ketiga-tiga golongan ini sepakat dengan perkara yang wajib, harus dan mustahil kepada Allah SWT. Dan pendekatan ahli sufi ini adalah pendekatan yang diterima sebagai pendekatan ahli sunnah wal jamaah. Ini kita kena faham sebab ulama dah terima seperti Subki. Begitu juga Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Al-Firaq. Dalam kitab Al-Firaq pun membenarkan dan meletakkan golongan ahli sufi ini sebagai golongan yang ada di dalam ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Bahkan mereka ini termasuk dalam golongan yang mengikuti fahaman agama Islam berasaskan kepada ahli sunnah wal jamaah. Itu clear. Ini diiktiraf oleh ulama. Seperti Imam Subki. Imam Subki bukan calang-calang ulama. Dia ulama yang hebat, yang mendalam, yang dakik. Begitu juga Abdul Qahir Al-Baghdadi dan kitab Al-Farqu Bainal Firaq mengiktiraf golongan ahli sufi sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kesimpulannya tasawuf ni bukan ajaran sesat. Tasawuf adalah satu ilmu yang diterima dan bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu, tasawuf adalah satu ilmu yang benar, bukan ilmu ajaran sesat. Jadi dan juga bukan ilmu batiniah. Kita kena bezakan. Antara tasawuf dengan batiniah. Tak sama sekali. Ini kita kena hilangkan kita punya confuse. Masyarakat sekarang ni jadi confuse dah antara tasawuf dan batiniah. Jadi jika tidak ada penerangan yang sebegini, maka masyarakat akan berada di dalam keadaan yang confuse. Nak ikut tasawuf ataupun tidak sebab takut dituduh sebagai batiniah. Jadi tasawuf adalah bukan batiniah, tasawuf adalah ajaran Islam yang diterima sebagai satu
yang berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah dan termasuk dalam golongan dan termasuk juga di dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah seperti yang saya sebutkan tadi. Next. Baik. Baik. Ilmu tasawuf ni seperti mana yang tuan-tuan dan puan ikuti khusus malam oleh Dr. Yusri. Sebenarnya ilmu tasawuf ni dia ada banyak nama. Okay? Kita nak sebut dia sebagai ilmu tazkiyah pun boleh. Nak sebut sebagai ilmu laduni. Orang sebut macam-macam. Ilmu kasyaf, ilmu makrifah, ilmu mukasyafah, ilmu asrar maknun dan sebagainya. Jadi nama tu berdasarkan kepada nisbah perbincangan di dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf ni bagi saya dia lebih tepat kerana apa? Dia bermaksud bersih. Dia membersihkan akidah kita daripada syirik. Yang kedua, tasawuf ni maksud bersih amalan syariat daripada segala benda-benda yang bid'ah dalalah. Dan juga membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang dikeji dan bersifat dengan sifat-sifat yang dipuji. Jadi perkataan tasawuf ni sebenarnya jami' mani'. Adapun nama-nama yang lain itu lebih kepada nisbah perbincangan yang ada di dalam ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf ni kan besarlah, yang paling besar sekali lah. Tapi bila sebut ilmu zawq, ilmu laduni, ilmu sebab itu juzuk-juzuk kecil yang ada di dalam ilmu tasawuf yang turut digunakan oleh para ulama dalam perbincangan mengenai ilmu tasawuf. Pendek kata, ilmu tasawuf tu yang paling besar sekali. Jadi ilmu suluk, ilmu tu adalah nama-nama kecil yang merujuk kepada ilmu tasawuf. Jadi nak pergi mudah macam tu lah. Jadi kalau kata bila sebut sebagai ilmu tasawuf, dia ada banyak nama. Jadi kena kembali balik apa-apa pun jika kita confuse, kita patah balik, kita tengok balik kepada huraian itu adakah mutabaqah dengan Quran dan Sunnah atau tidak. Jadi kalau tidak mutabaqah dengan Quran dan Sunnah, itu kita tolak. Kita hanya ambil apa yang mutabaqah dengan Al-Quran dan Sunnah dan itulah tasawuf yang sebenar. Jadi hukum mempelajari ilmu tasawuf ini adalah fardu ain bagi semua mukallaf lah, lelaki dan wanita. Baik, di sini saya dah sebutkan tadi bahawa istilah tasawuf ni telah diterima dan diiktiraf oleh majoriti oleh ulama seperti Abu Talib Al-Makki dan sebagainya, hatta termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim pun sendiri menerima istilah ilmu tasawuf sebagai satu ilmu yang benar di dalam Islam. Next. Hubungan tasawuf dengan akidah. Hubungan tasawuf dengan akidah. Ulama tasawuf bersepakat bahawa mengikuti asas akidah dan hukum akal yang dipegang oleh majoriti ulama mutakallimin. Okey, bila kita sebut tasawuf mesti mempunyai akidah yang benar. Akidah yang benar. Dan sebenarnya akidah yang dibawa oleh mutakallimin dan itulah akidah yang dipegang oleh ulama tasawuf. Cumanya berbeza daripada sedikit dari segi sudut pandang, cara pandang dan istilah dan lafaz yang digunakan di dalam ilmu tasawuf. Sebagai contoh, ulama mutakallimin mengatakan alam ini adalah makhluk ataupun muhdas. Ahli sufi juga mengatakan ya, tetapi ulama sufi juga ada istilah-istilah lain yang menunjukkan kepada sesuatu itu sebagai muhdas ataupun makhluk. Dipanggil sebagai batilun. Dia ada istilah dia juga sebagai batilun. Batilun ni adalah bukan kita faham batil ni dalam bentuk penafsiran ataupun huraian dalam fiqh. Dalam fiqh batilun maksud lain. Okey? Dalam muamalat batil maksud lain. Dalam tasawuf batil itu maksudnya ialah kullu ma qama bi ghairihi. Sesuatu yang berdiri dengan yang lain. Kalau qama bi zatihi, itu adalah Allah SWT. Tapi kalau qama bi ghairihi, wujud dengan diwujudkan oleh pihak lain, itu dipanggil batil. Makhluk lah. Ala kullu ma ala apa? Dalam hadis Nabi sebut tu, ala kullu ma siwa Allah batil. Okey. Selain daripada Allah Taala batil, makhluk. Jadi di sini ulama tasawuf juga ada istilah-istilahnya
Makna dia sama juga dengan makna yang dipegang oleh ulama mutakallimin. Dan mereka sepakat perkara yang wajib, harus dan mustahil bagi Allah SWT. Cuma dia punya istilah itulah yang kita kena faham. Kerana setiap disiplin ilmu ni dia ada istilah dan makna di sisi mereka yang tak sama. Sebab tu kita kena ngaji. Baik. Jadi apa ringkasan tasawuf, ringkasan akidah yang dipegang oleh orang-orang tasawuf? Menurut tasawuf dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini saya mungkin sebutkan sikit saja sebab nak pendekkan masa kerana saya kalau boleh pukul 10 kita akan ada perbincangan. Jadi asal iman adalah tasdik di dalam hati, iqrar dengan lisan adalah syarat dan alamat menjalani hukum Islam di dunia dan amal adalah kesempurnaan iman. Jadi sebab itu amal ini, mengapa dikatakan amal sebagai kesempurnaan iman? Kalau dikatakan sebagai rukun iman juga, kalau siapa tak sembahyang, dia boleh rosak akidah lah. Okay, siapa yang tak laksanakan taat, dia boleh jadi kufur. Sebab tu ulama mengatakan la yalzam faqdul amal faqdul iman. Tidak lazim hilangnya amal itu, hilangnya iman. Cuma orang tu dikatakan sebagai mukmin yang fasik, mukmin yang berdosa, yang perlu bertaubat dan perlu melaksanakan semula amalan-amalan yang dituntut di Islam. Beriman zat Allah Ta'ala, nama-nama dan sifatnya adalah sempurna tanpa tashbih dengan makhluk. Tafwid makna dan takwil kepada sifat-sifat khabariyah seperti yad, wajah, istiwa. Beriman dengan kemaksuman ismah Nabi SAW dan para anbiya yang sebelumnya juga. Dan para Nabi dianugerah mukjizat dan karamah bagi awliya as-salihin. Beriman bahawa Nabi Muhammad SAW adalah penutup kepada kenabian dan kerasulan. Beriman para malaikat berada dalam ketaatan dan tidak maksiat pada Allah Ta'ala. Beriman bahawa perbuatan Allah tidak zalim pada hambanya. Perbuatan mukmin yang menanggung taklif syarak dari segi menerima pahala dan dosa. Jadi kita nak kata, kenapa ada juga mengatakan, kenapa ada juga suara-suara ataupun pandangan mengatakan tasawuf itu batiniah. Kalau dia batiniah, tentulah dia tidak akan menanggung taklif syarak dan menerima pahala dan dosa. Ini menunjukkan bahawa orang tasawuf ni memang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan berpegang teguh bahawa mereka akan dihisab oleh Allah SWT berdasarkan amalan zahir dan batin mereka di dunia. Perbuatan manusia tidak berkesan melainkan dengan izin dan kurniaan Allah Ta'ala. Orang yang melakukan dosa besar masih mukmin tetapi mukmin fasik. Iman bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat, tidak mengkafirkan orang muslimin. Harus solat di belakang imam yang soleh dan adil dan jahat dan zalim. Al-Quran adalah kalamullah yang qadim dan seterusnya. Jadi di sini ini adalah akidah yang dipegang oleh orang-orang sufi. Jadi tak betul lah jika mengatakan bahawa orang tasawuf ni adalah batiniah. Tak betul. Ini akidah yang dipegang. Jadi kalau orang batiniah ni dia tak akan pegang dengan akidah yang saya sebutkan tadi. Next. Jadi hubungan tasawuf dan fiqh dan hadis. Adakah orang tasawuf ni, ilmu tasawuf ni dan juga orang yang beramal tasawuf ni jauh daripada fiqh dan hadis? Tidak. Okay. Para ulama tasawuf bersepakat dengan ilmu syariat oleh para fuqaha dengan hukum yang berkait dengan syariat Islam. Okay. Para ulama tasawuf beramal dengan apa yang diamalkan oleh ulama fiqh daripada segi melaksanakan hukum, dari segi hukum dan pelaksanaan hukum-hukum yang telah ditetapkan seperti sunat, harus, makruh dan haram. Sama, tak berbeza. Ulama tasawuf, orang tasawuf, orang yang ikut tasawuf pun ikut apa yang dibawa oleh ulama fiqh. Cumanya jika ada isu-isu khilaf di kalangan fuqaha, maka orang tasawuf ni lebih banyak mengambil pendapat yang ahwat, yang warak dan azimah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada benda syubhat, orang tasawuf tak akan ambil. Lebih kurang macam inilah. Kalau kita ada perbincangan yang tak selesai, benda tu syubhah, maka orang tasawuf ni akan tinggalkan. Dia tak akan ambil. Sehinggalah ada fatwa yang menjelaskan isu syubhat tu, barulah orang tasawuf akan beramal. Selagi mana tidak ada kata putih, orang tasawuf akan tinggalkan. Sebab tarku syubhat tu afdal. Kerana takut jatuh di dalam haram. Jadi orang tasawuf sangat takut. Sebab dia boleh merosakkan hati untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala.
Jadi orang tasawuf pun ikut fiqh, cuma bila orang ulama fiqh ada beza pandangan, orang tasawuf akan mengambil pendapat yang lebih ahwat daripada perbezaan pendapat tersebut. Kemudian dalam hadis juga, ulama tasawuf, pengamal tasawuf juga adalah orang yang ikut berpegang teguh dengan ilmu hadis dan juga petunjuk-petunjuk yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Boleh tengok dalam kitab Al-Lumah, orang tasawuf juga menjadikan hadis sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Sebab itu adalah cara untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Jadi dengan mengikut sunnah yang Rasulullah bawa akan menghampirkan diri seorang itu kepada Allah SWT. Ini yang dicari oleh orang tasawuf. Jadi ilmu tasawuf tidak berpisah dengan fiqh dan hadis. Bahkan fiqh dan hadis inilah amalan yang diamalkan oleh orang-orang tasawuf. Cuma yang kita kesiannya adalah orang tasawuf ni selalu ditohmah. Tidak ikut fiqh, tidak ikut hadis. Mereka sangat ikut. Mereka sangat memberi komitmen kepada ilmu fiqh dan ilmu hadis. Jadi tak kenalah tohmahan tu. Salah. Jadi kalau kita tengok ulama-ulama seperti Qutu Qulub, ulama-ulama seperti Abu Talib Maki, Hari Al-Muhasibi dan sebagainya, mereka ada orang tokoh-tokoh yang sangat berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Abdul Wahab Sya'rani, Imam Al-Ghazali, mereka sangat-sangat berpegang teguh dengan ilmu fiqh dan hadis. Imam Malik kata, Imam Malik pun di antara tokoh ulama yang beramal dengan tasawuf juga. Cuma kita tak kenali Imam Malik sebagai orang tasawuf, tapi Imam Malik juga ada guru dia. Imam Syafi'i pun ada guru dia dalam tasawuf. Imam Ahmad bin Hanbal pun berguru juga di dalam ilmu tasawuf. Imam Abu Hanifah pun berguru dalam ilmu tasawuf. Jadi di antara guru-guru mereka ni adalah Imam Ja'far As-Sadiq, kemudian Ma'ruf Al-Qarqi, dan lain-lain lagi yang hidup pada zaman tersebut. Imam Malik kata satu kata-kata yang sangat terkenal lah. Man tafaqaha bila tafaqquhin, man tafaqaha bila tasawufin faqad tafassaqa, wa man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Orang siapa yang belajar ilmu fiqh tapi tak belajar tasawuf, dikuatiri dia akan menjadi orang yang fasik. Kenapa? Kalau dia belajar fiqh saja buat hukum hakam, tetapi mulut tak jaga, mata tak jaga, dia menjadi orang mukmin yang fasik. Sebab apa? Semayang tapi duk mengatakan orang, tak boleh juga. Duk cakap bohong, duk fitnah orang pun tak boleh. Baik. Kemudian barang siapa yang belajar tasawuf, dia belajar tasawuf tapi tak belajar fiqh, dia akan menjadi kafir zindik. Sebab apa? Sebab ilmu fiqh adalah jalan untuk kita melaksanakan perintah Allah. Jadi orang yang belajar tasawuf, dia hanya belajar saja tapi tak laksana solat, tak laksana solat secara zahir dan batin, puasa dengan zahir dan batin, maka dia telah menjadi orang yang mempersendakan syariat. Maka dia akan menjadi orang kafir zindik. Barang siapa yang menghimpunkan kedua-duanya secara bersatu, maka dia adalah mukmin yang sebenar. Kalau kita himpun dua-dua ni, belajar ilmu tasawuf, belajar fiqh, maka kita akan menjadi mukmin yang sebenar, zahir dan batin. Junaid Al-Baghdadi mengatakan barang siapa yang tidak menghafal Al-Quran dan tidak mengenal hadis, tidak boleh diikuti dalam urusan ilmu tasawuf, kerana ilmu kami ini berdasarkan dan diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini jelas, sebab tu saya kata tadi tak betul orang tuduh tasawuf ni sebagai batiniah. Dan insya-Allah nanti Puan Marliah, insya-Allah dalam pukul 10 nanti kita akan ada sesi soal jawab insya-Allah. Saya akan ringkaskan saya punya pembentangan ni. Saya nak bagi ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersoal jawab dengan saya pada pukul 10 nanti insya-Allah. Okey. Next. Panjang juga slide saya ni, cuma saya ringkaskan sikit. Baik, hubungan tasawuf dan tarikat. Okey, hubungan tasawuf dan tarikat. Daripada segi disiplin ilmu, tasawuf ni dia lebih kepada ilmu, knowledge. Manakala tariqah ni dia lebih pada pelaksanaan. Sebab tu kalau orang sebab tu ada setengah orang mengatakan dua-dua ni sama. Ada setengah orang mengatakan dua-dua ni berbeza. Pada pendapat saya, tasawuf itu dia lebih umum, tarikat tu dia lebih khusus.
Tasawuf lebih pada peringkat martabat teori, knowledge. Tak semua orang, kalau orang tu boleh baca kitab tasawuf, tak semestinya orang tu dia bertarikat. Jadi kita nak tengok tarikat itu apa pula. Tarikat itu adalah ilmu dan amal di bawah pimpinan guru. Itu yang paling asas dan paling senang kita nak faham. Kalau kita baca buku banyak, kita tengok definisi tarikat, kita pening. Tarikat adalah kamu berilmu, beramal dengan pimpinan guru yang mempunyai sanad muttasil sampai kepada Rasulullah SAW yang boleh menunjuk jalan untuk melaksanakan syariat dengan hati yang ikhlas. Itu saja yang saya nak bagi point yang mudah. Next. Sebab saya nak ligan juga, nak tengok masa. Jadi bila sebut tarikat, dia bukan benda baru lah. Tarikat ni pun bukan benda baru. Perkataan tarikat ni pun sudah pun disebut di zaman Nabi SAW. Di mana Sayyidina Ali kata, dullani ala aqrabut turuq. Perkataan tarik tu yang digunakan oleh ulama-ulama dan dikembangkan menjadi perkataan tarikat. Okay, tunjukkan kami jalan yang paling hampir kami pada Allah Ta'ala. Jadi bila sebut tarikat, perkataan tarikat itulah jalan, ilmu dan pengamalan yang mempunyai kaifiat-kaifiat adat-adat rukun-rukun dahsyat tertentu secara tersusun yang diambil daripada Quran dan Sunnah. Dan yang paling penting sekali ialah dia dibimbing oleh guru yang mursyid yang bersambung selalu galuh perguruannya sampai kepada Rasulullah SAW. Ini penting. Ini penting. Sebab yang paling penting ialah bila sebut tariqah, dia adalah ilmu yang memang ada dalam Islam, dia bukan di luar Islam. Dia satu istilah yang dibina oleh ulama yang merujuk kepada cara pelaksanaan dengan sistematik oleh guru yang muktabar. Yang punya sanad yang muktabar. Jadi tarikat ini nak ajar kita ialah untuk berilmu dan beramal secara zahir dan batin. Berasaskan tauhid, bersendirikan syariah yang benar supaya kita dapat akhlak yang mulia dan kita layak dipanggil sebagai khalifah untuk melaksanakan hukum hakam Allah Ta'ala di muka bumi ini. Sebab macam mana kita nak jadi khalifah kalau kita banyak sifat mazmumah? Kita nak menguruskan hak ehwal agama, hak ehwal keduniaan, kesemuanya itu dengan melihat kepada apa yang diputuskan oleh syariat. Dan kemudian nak sampai ke makam hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi secara zahir dan batin. Jadi orang kata apa? Perkembangan ini adalah satu benda yang bersifat kata apa, tidak dapat dielak. Wujudnya institusi tarikat dia bukan benda baru tapi lebih kepada nak mengamalkan secara tersusun. Dan semuanya daripada Quran dan Sunnah dan bukan penambahan di dalam agama. Jadi bila sebut nama-nama tarikat seperti tarikat Qadiriyah, Syaziliyah, Naqsybandia, Syatilah, saya minta maaf. Banyak salah typo disebabkan saya pun memang bermasalah sikit dalam typing ni, sebab tu dia kena ada orang yang check saya punya misspelling tu. Semua tu adalah majaz dan sandaran saja, bukan sesuatu yang baru dan terasing dalam Islam. Sebab tu bila kita kata saya bermazhab Asy'ari di dalam akidah, bukan bermaksud mazhab Asy'ari tu benda baru ataupun benda tambahan, tak. Kita mengikut ajaran Islam dan kita memahami akidah berdasarkan kepada susunan huraian yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Sy'ari dan ulama selepasnya yang diambil dari Quran dan Sunnah. Saya bermazhab Syafi'i yang dalam fiqh, maksudnya saya mengamalkan ajaran Islam dengan melaksanakan hukum fiqh yang dihuraikan oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama selepasnya itu supaya kami ini dapat amal dengan mudah. Jadi bukan benda tambahan. Itu istilah majaz saja yang merujuk kepada susunan amalan-amalan yang ada di dalam Islam. Jadi jangan kita terkeliru dengan perkara ini. Nama-nama ni lebih kepada kita nak menghormati dan berterima kasih pada ulama-ulama yang bertungkuh lumuh menyusun cara-cara tazkiyah nafs. Okay? Dan mereka bukan buat benda baru, tapi mereka lebih kepada nak memudahkan umat untuk beramal dan menyusunnya itu dengan dalil-dalil yang diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Ciri-ciri tarikah, ciri-ciri tarikah dia mestilah ada syekh yang mencapai makam tarbiyah dan mursyid. Okey, ini pentinglah sebab kita di Negeri Sembilan ni yang beruntungnya kita ada jisah turut sufiah yang boleh menapih, melihat
dan menilai kebenaran satu tarekat itu. Dan ciri-ciri syekh pun diketahui melalui amalan yang diamalkan oleh orang tasawuf seperti pengiktirafan yang diberi oleh guru-guru sebelum itu. Jadi benar ni dah maklum di sisi orang tasawuf. Kemudian punya murid yang dipanggil sebagai salik atau mubtadi, dan sisilah syekh itu mestilah bersambung kepada Rasulullah SAW dan mempunyai amalan-amalan rutin, ada adab yang syarat-syarat seperti zikir, wirid dan lain-lain, dan mempunyai tempat suluk, ribat dan zawiyah. Ini ciri-ciri yang kita boleh faham sekarang lah. Dan benda ni bukan benda yang bercanggah dengan Islam, tidak bercanggah sama sekali. Dia lebih kepada penyusunan. Dan diambil daripada Al-Quran juga. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Okay, next. Peranan dan tujuan tarekat ni kadang-kadang banyak orang tak faham. Banyak orang tak faham nak masuk tarekat ni nak boleh dapat itu, nak boleh dapat benda-benda yang khariqah adah dan sebagainya. Jadi itu bukan tujuan asas. Jadi tujuan tarekat ni lebih kepada nak memelihara sifat insaniah. Nak pelihara sifat insaniah kita ni supaya kita dapat jadi manusia yang boleh melaksanakan hukum yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang dengan hati yang ikhlas. Kita nak pelihara sifat insan. Kita ni insan bukan binatang. Jadi tarekat lebih pada nak memelihara insaniah. Kita manusia. Dan manusia itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Taala. Kemudian nak menyucikan hati dari segala sifat mazmumah seperti takabur dan lain-lain. Itu tujuan asas dia. Sebab sifat-sifat ini boleh merosakkan amalan dan ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Yang ketiganya, melatih diri sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala melalui tarbiyah guru. Kerana apa? Kerana tuntutan untuk ingat pada Allah Ta'ala disebut dalam Quran. Wala takun minal ghafilin. Dalam kamu jangan jadi orang-orang yang lalai. Yang berikutnya, dapat menyelami secara zauqiyah rahsia-rahsia pengamalan syariat dan mendalami keimanan penghayatan kehalusan makna tauhid dan makrifah sebenar kepada Allah Ta'ala dengan cara yang bersih daripada sebarang unsur syirik sama ada yang tersembunyi dan yang jeli. Itu yang maksud tasawuf tadi. Nak membersihkan iman kita daripada syirik, nak membersihkan amalan kita daripada bid'ah dan nak membersihkan sifat-sifat diri kita daripada sifat-sifat yang mazmumah. Kemudiannya membangunkan dunia dengan amalan syariat, memiliki hati yang bersih dan saling tolong-menolong dalam menyempurnakan perintah agama. Jadi tak betul lah jika dikatakan sebagai tasawuf dan tarekat ni batinah, tak kena. Kita nak bangunkan dunia. Okay? Dengan hati yang bersih dan tolong-menolong dalam menyempurnakan perintah agama. Kita tak boleh duduk seorang. Kita perlu kawan-kawan dan sebagainya. Jadi kita nak tolong orang pun kena ikhlas. Barulah jadi saudara, barulah jadi sebagai ikhwah, saudara, yang mana kita tolong tu dengan hati yang ikhlas. Sebab ikhlas tu dituntut di dalam agama Islam. Jadi orang kata apa, pandangan yang mengatakan tasawuf dan tarekat itu sebagai batinah adalah tidak tepat dan tak betul. Okay, next. Peranan dan tujuan tarekat dalam akidah dan syariat. Di sini saya nak ceritakan sikit. Ini mungkin setengah orang dia kurang tak apa jelas. Jadi tujuan tarekat ialah untuk memperkukuhkan amalan, untuk memperkukuhkan keyakinan akidah di dalam hati. Jadi kita ni banyak sifat-sifat mazmumah. Jadi tujuan tarekat ni dengan amalan-amalan dia ialah nak bagi kita boleh terima segala akidah Islam itu dengan hati yang tenang. Dengan hati yang tenang. Kerana apa? Kerana segala syak, wasangka, zon dan sebagainya tidak dapat dihilang dengan dalil semata-mata, tapi dapat dihilang dengan memperbanyakkan zikrullah. Ini di antara jalan yang dibawa oleh orang tasawuf dalam memantapkan akidah, mengukuhkan akidah dan menghilangkan was-was dengan memperbanyakkan zikir. Sehingga kan kita dapat terima segala akidah itu dengan hati yang tenang, mudah dan kukuh. Kemudian dari segi syariat, dari segi amalan pula, peranan tarekat ni adalah untuk nak bagi ada kekuatan untuk orang Islam, untuk umat Islam melaksanakan segala perintah Allah dengan cara yang rajin, dengan cara yang hadir hati. Jadi peranan zikrullah adalah nak bagi kita dapat laksanakan sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya itu dengan hati yang hadir. Jadi mudah nak beramal.
Mudah nak beramalkan apa? Hati kita sentiasa ingat kepada Allah SWT di dalam setiap pelakuan-pelakuan wajib yang kita lakukan. Jadi sebab itu dan juga nak membuang malas dalam melaksanakan syariat Islam. Jadi dengan zikrullah tu dapat buang sifat malas, dapat buang sifat ghaflah. Jadi kita nak sembahyang pun jadi mudah. Kita nak puasa pun jadi mudah. Kita nak bayar zakat pun jadi mudah. Kita nak pergi haji pun kita mudah. Sebab kita pergi tu kerana Allah, bukan selainnya. Okay, next. Ni di antara kata-kata ulama lah. Kata-kata ulama dia kata, contohnya Syekh Bauddin kata, maksud minas suluk kaunul ma'rifatil ijmaliyah tafsiliyah wal istidlal kashfiyah. Maksud daripada suluk ataupun mengamalkan tarikat ini ialah agar ilmu yang diketahui secara umum tadi diketahui secara tafsili, lagi jelas lah. Dan yang diketahui secara pendalilan itu dapat dihayati dengan cara kasyaf, maksudnya secara lebih yakin, ainul yakin, hakul yakin. Contohnya orang kata durian sedap. Okey, kita dengar saja durian sedap. Okeylah durian. Okey, orang cerita pula durian ni adalah buah yang ada duri, dia punya isi sedap. Kita tak makan lagi. Tapi bila kita dah makan, baru kita tahu inilah kesedapan durian. Macam itulah umpamanya. Jadi nak pergi sampai ke tahap betul-betul yakin yang kita makan ni adalah durian memang sedap. Jadi macam itulah umpama. Jadi next. Kedudukan kasyaf dan pengalaman Quran ni, jadi secara ringkasnya, semua ahwal, jazbah, mawajid, apa semua tu, semuanya adalah kena tunduk kepada perintah syariat. Semuanya adalah membawa kepada nak yakinkan lagi apa yang syariat bawa. Bukan selain daripada itu. Dan kemudian, kesemuanya itu nak membawa kepada kehambaan dan rasa ikhlas hati untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Next. Ini Abu Hasan Syazili sebut, dia kata, apabila bercanggah kasyafmu dengan Al-Quran dan Sunnah, maka berpeganglah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tinggallah kasyaf dan katakanlah pada dirimu bahawa Allah telah menjamin bagi diriku ismah terpelihara daripada kesalahan pada kitab dan Sunnah, dan tidak menjamin ismahku pada kasyaf, ilham dan musyahadah. Bersama para ulama tersepakat bahawa tidak boleh beramal kasyaf, ilham dan musyahadah, melainkan setelah dibentang, ditimbangkan, dihalusi dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi tujuan tarikat ni lah untuk mendapatkan, untuk buang sifat-sifat mazmumah dan untuk mendapatkan ikhlas dan istiqamah untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Adapun yang lain-lain itu lebih kepada awal yang berlaku tu lebih kepada untuk nak buang segala hijab-hijab, segala wah-wah untuk kita sampai kepada betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Next. Saya cerita dengan bahasa yang mudah ya lah, untuk nak bagi kita faham. Saya ingat yang ni tak mungkin tak diperlukan sangat. Next. Okey, ini berkaitan dengan tauhid lah. Jadi setengah orang ni bila dia buat amal dengan tarikat ni, dia kata dia dah sampai ke tahap yang tertentu, begitu dan begini. Dari segi tauhid, kita kena faham setiap apa yang dilihat, didengar, diketahui, semuanya adalah bukan hakikat sebenar Allah Ta'ala. Maka dituntut untuk menafikan hakikat tersebut dengan perkataan tidak. Kemudian ada ulama mengatakan, kullu ma khatara bibalika fallahu khilafu zalik. Atau kullama hajata bibalika khatara fi khayalika fallahu Ta'ala wara'i zalik. Dan apa yang terlintas dalam hati kita ke, terbayang ke, Allah Ta'ala itu tidak sama dengan apa yang terlintas itu. Laisa kamitsli syai'. Ini kita kena faham. Sebab tu orang-orang yang tidak ada pengukuhan akidah syariat dalam tasawuf, jika tak kuat, inilah yang akan menjadi penyimpangan di dalam akidah jika tak betul-betul faham apa yang dibawa oleh para ulama. Sebenarnya apa yang kita dapat daripada segi ilham ke apa-apalah, pengalaman kerohanian itu sebenarnya tak ada apa-apa sangat di sisi Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala akan nilaikan kita berdasarkan kepada keikhlasan hati kita pada Allah SWT. Sebab tu Junaid kata, Tohat ibarah wa fana isyarah wa ma nafa'na illa raki'at raka'na fi jafil lain. Dia terleburlah ibarat-ibarat, hilanglah isyarat-isyarat
Di antara memberi manfaat kepada kami melainkan 2 rakaat yang kami dirikan di pojok malam dengan hati yang ikhlas dan kerendahan hati yang bersifat kehambaan diri. Jadi kita duk bincang isyarat-isyarat yang susah-susah, perbincangan yang susah-susah, tak ada apa-apa sebenarnya. Tasawuf ni sesuatu yang jelas, yang tak perlu nak dihurai dengan bahasa-bahasa yang payah. Okey, jadi benda tu tak apa pun. Yang memberi kesannya, yang memberi faedahnya adalah amalan dalam hati itu, iaitu kita ikhlas dalam beramal kerana Allah. Kerana ikhlas itu berkait dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut oleh Imam Junaid. Jadi tak perlulah nak bincang tasawuf sampai orang susah-susah nak faham. Jadi tak perlu macam tu. Next, dah pukul 10 dah. Next. Next, ingat tak baca kod yang ni. Next. Next. Kesimpulannya adalah kedudukan tasawuf dan tarekat adalah jelas dalam ajaran Islam dan merupakan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Istilah tasawuf dan tarekat merupakan istilah yang menghuraikan, menjelaskan dan intipati Islam agar lebih mudah difahami dan diamalkan secara sistematik seperti ilmu tauhid, fiqh, hadis, tafsir dan lain-lain. Wallahu a'lam, dan saya serahkan kepada pengacara majlis untuk menguruskan sesi perbincangan kita dan soal jawab kita. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas ceramah tadi daripada yang berbagi Prof. InsyaAllah kita akan buka soalan pada yang soalan pertama tadi, ada puan apa tu untuk bertanyakan kepada soalan Prof. Dipersilakan untuk bertanya dengan Prof kepada semua peserta. Jika ada. Boleh. Atau sebelum tu Prof, saya akan bacakan dulu yang di dalam chat ni Prof, boleh ya? Boleh, silakan. Dia kata, Assalamualaikum, apakah amalan yang diamalkan dalam tasawuf dan tarikat? Baik. Jadi persoalannya, apakah amalan-amalan diamalkan dalam tasawuf dan tarikat? Amalan dia ialah agama Islam tu sendiri. Bukan yang lain. Hak yang rukun iman itulah hak kita. Hak rukun Islam itulah hak kita amal. Hak hukum fiqh itulah yang diamalkan oleh orang-orang tasawuf. Cuma orang tasawuf dia nak tekankan supaya kita beramal dengan hati yang ikhlas. Itu yang tidak dibincang secara mendalam dalam kitab fiqh. Jadi tidak ada amalan yang lain, yang baru tak ada. Jadi amalan yang diamalkan dalam tasawuf adalah yang disebut hak wajibnya disebut dalam Islam, puasanya, semayangnya, zakatnya, hajinya, dan juga kena bercakap benar, okey, amanah dan sebagainya. Itulah yang diamalkan oleh orang tasawuf. Cuma orang tasawuf nak tekan berhati supaya buat semua itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Boleh faham lah? Jadi tarekat tasawuf ni dia tak amal benda baru . Dia amal apa yang dah jelas dalam Islam. Kemudian mengapa orang tasawuf tarekat memperbanyakkan zikir? Sebab memang zikir disebut dalam Quran surah berapa banyak. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebab dengan zikir itu dapat melembutkan hati untuk melaksanakan sembahyang dengan lebih mudah. Dapat melaksanakan sembahyang dengan hati yang hadir. Okey. Itu tujuan dia. Jadi dibanyakkan zikir supaya bila sembahyang tu hati kita hadir, ingat pada Allah Taala. Bukan kepala kita meroyang-royang sana sini. Jadi bukan benda baru, tapi lebih kepada melaksanakan sungguh-sungguh apa yang Islam bawa. Itu saja yang dikatakan sebagai amalan-amalan dalam tasawuf dan tarekat. Jelas tak? Alhamdulillah, terima kasih Prof. Saya terbuka lagi kepada semua peserta, mungkin nak tanya dalam chat ataupun secara live ni. Nak tanya secara verbal pun boleh, tak ada masalah. Saya dah live verbal. Silakan pada peserta, ada yang angkat tangan tadi, yang pada permulaan sesi tadi. Silakan. Puan. Silakan, siapa nak bercakap? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nak mohon Prof agar dapat boleh perkenalkan diri sikit. Saya Rizwan bin Abdul Hamid daripada Taman Suruhanjaya.
saya mohon agar Prof dapat kongsikan keilmuan mengenai dengan mutakhir zaman inilah saya nak lihat bahawa bidang keilmuan tasawuf itu di peringkat permulaan pendidikan awal kanak-kanak Islam tu agak terhad sikit lah, saya katakanlah bahawa mereka masyarakat Islam tidak didedahkan dengan ilmu tasawuf daripada peringkat pendidikan awal. Hatta dalam masyarakat umum pun kita tengok kebanyakannya lah masyarakat awam ni tidak begitu terdedah dengan ilmu tasawuf ini. Bahkan kita tengok kebanyakan pandangan masyarakat melihat ilmu tasawuf itu hanya eksklusif untuk orang-orang tertentu, untuk ahli zikir, untuk ahli sufi. Pandangan tu harap dapat Prof cerahkan, boleh insya-Allah. Terima kasih Prof. Baik. Terima kasih kepada saudara Ridwan yang bertanya tadi. Yalah, perkara begini perlu dimain peranan oleh semua pihak lah. Sama ada pihak kementerian, Jabatan Agama, majlis yang memegang peranan dalam membuat polisi kepada masyarakat. Bila sebenarnya ilmu tasawuf ni dia bukan bersifat elit. Dia adalah satu ilmu yang boleh diamal oleh semua pihak. Kanak-kanak boleh amal, orang lelaki boleh amal, orang perempuan boleh amal, orang muda boleh amal, orang tua. Sebab apa? Sebab dia adalah agama Islam itu sendiri. Dan lebih menekankan pada konsep tazkiyah nafs. Jadi takkanlah nak zikir pun tak boleh. Sebab zikir itu adalah Quran. Takkan kita nak bersifat sabak tak boleh. Sebab sabak juga disebut dalam Quran. Takkan kita tak boleh nak tawakal. Sebab tawakal juga disebut dalam Quran. Dan tawakal tu bukan bersifat elit. Semua orang kena buat. Dan orang tasawuf juga kena bekerja. Kerja tu juga adalah satu yang dituntut kepada umat Islam. Tak kira lah dia orang tasawuf ke, yang orang bukan tasawuf pun. Cuma kita saja yang mengkelas-kelaskan perkara tersebut. Bila sebut orang tasawuf, dia ada orang Islam juga. Jadi di sini bagi pandangan saya, banyak cara untuk kita boleh sebarkan, didikkan anak dengan ilmu tasawuf. Dan pihak-pihak yang tertentu lah, pihak-pihak kementerian, jabatan agama, majlis-majlis boleh mengutarakan pandangan untuk memantapkan silibus kurikulum di peringkat sekolah dan memasukkan tasawuf sebagai satu elemen yang wajib dipelajari, dipahami dengan cara yang benar mengikut ahli sunnah wal jamaah. Contohnya konsep sabar boleh ditekankan, konsep tawakal boleh ditekankan, itu tasawuf dan adalah Islam. Konsep menghormati ibu bapa, guru-guru, menjaga waktu, semayang dengan khusyuk, mengingati Allah, zikir-zikir yang dianjurkan. Tak salah kalau kita letak zikir-zikir yang banyak sangat. Dalam kitab Al-Azkar banyak sangat ada zikir-zikir yang kita boleh amalkan. La ilaha illallah. Salahkah kanak-kanak nak sebut la ilaha illallah? Sedangkan ketika mana kanak-kanak itu dilahirkan, awal-awal sekali apa? Kita sebut, kita azankan telinga dia, kanannya, kita ikhomahkan telinga kirinya. Dengan apa? Dengan kalimah Allah. La ilaha illallah. Adakah benda tu elit, bersifat khusus? Tidak. Bahkan dituntut untuk kita mengajari anak-anak itu dengan kalimah la ilaha illallah. Adakah elit benda tu? Tidak. Semua orang boleh amal. Cuma nak bagi mantap kemas diamalkan dengan bimbingan mentor dia lah, mentor. Kalau ibu bapa itu ada ilmu, dia pimpinlah anak dia. Dia pimpinlah anak dia untuk mengucap la ilaha illallah, huraikan maksud la ilaha illallah. Boleh faham maksud saya? Jadi di sini peranan semua pihak lah. Sama ada pihak pemerintah ataupun pihak masyarakat sendiri boleh mengambil inisiatif dalam mendedahkan ilmu tasawuf ini melalui kelas-kelas pengajian yang formal ataupun tidak formal. Apapun, saya nak simpulkan bahawa ilmu tasawuf bukan bersifat elit, tapi dia bersifat eksklusif. Dia bersifat inklusif. Boleh diamalkan, boleh dihayati oleh semua pihak. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, sebelum tu Prof, kita boleh baca chat kot ataupun ada lagi yang nak bertanya secara live ni?
Ada dalam chat ni ada, boleh baca. Saya baca dalam chat ya. Ini daripada Kolej Kediaman Darul Quran. Salam Ustaz, dia kata bila berzikir dalam tempoh tertentu, badan kita akan bergerak, bergoyang dengan sendiri, semakin lama semakin kita rasa zauknya. Ketika itu juga ada rasa macam getaran aliran elektron di kepala dan badan. Apa pandangan? Dia kata, apa pandangan Ustaz? Pandangan saya ialah kita kena tengok kepada tujuan zikir. Tujuan zikir lebih kepada nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan nak melaksanakan perintah Allah Taala dengan hati yang hadir. Contoh sembahyang, supaya kita sembahyang daripada takbir pertama sampai kepada salam, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita berzikir goyang dan sebagainya, rasa zuk ini, itu adalah makhluk yang tidak boleh diambil iktibar. Maksudnya tidak boleh jadikan satu iktibar apa pun. Dia lebih kepada konsep-konsep yang, dia lebih pada fenomena-fenomena biasa yang kita kena lalui dan kita kena tempuh. Tempuh tu maksudnya jangan kita melayan sangat zuk-zuk tu. Sebab dia adalah makhluk. Yang kita nak adalah kita dapat melaksanakan ibadat dengan hati yang hadir, itulah kemuncak kepada hasil zikir yang kita amalkan. Jadi kalau kita rasa zuk tu, dia masih belum sempurna lagi tu. Masih belum sempurna lagi kerana dia adalah proses kepada orang kata apa, fenomena biasa. Tapi dia bukan matlamat. Yang matlamat dia ialah jika kita berzikir, hasilnya kita dapat laksanakan perintah Allah dengan hati yang hadir, itu adalah kemuncak dan penyempurnaan kepada hasil zikir yang kita amalkan. Boleh faham maksud saya? Jadi di sini jangan kita terlalu nak tengok bab zuk ni sangat. Kalau kita duduk bincang bab zuk dan sebagainya, ini yang akan merosakkan dan juga mengalih perhatian kepada hakikat sebenar tasawuf itu ialah untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan hati yang hadir dan sempurna dan ikhlas. Baik. InsyaAllah soalan yang seterusnya Prof. Boleh ya Prof? Boleh. Okey, dia kata, salam Ustaz, perlukah kita bertasawuf atau bertarekat mengikut kumpulan tertentu? Bagaimana nak tahu yang bukan kumpulan yang sesat? Okey, senang saja. Kalau nak bertasawuf bertarekat ni, hendaklah melihat kepada ajaran yang dibawa itu mestilah confirm, jelas akidahnya, syariatnya dan tasawufnya adalah berasaskan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Okay. Itu asas. Kalau nak tahu yang sesat, dia mestilah tidak mempunyai, yang sesat ni dia bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Boleh faham tak yang tu? Jadi kalau kita nak tengok, kita nak pastikan, kita kena tengok juga akidah yang dia pegang, syariat yang dia pegang dan cara pembawakan dia, adakah benda itu jelas daripada Quran dan Sunnah. Jika tak jelas, tinggalkan, jangan ikut. Dan cepat-cepat kita buat report kepada pejabat agama untuk tindakan. Dan boleh kita bertanya kepada pejabat-pejabat agama ataupun jilsah Turut Sufiah di List Milad ni sebagai contoh. Kalau nak tengok yang berdaftar itu telah pun dinilai oleh jilsah Turut Sufiah. Asasnya benar dan tak benar ni, tengok kepada akidah dia, syariat dia, amalan dia, mesti jelas zahir dan batinnya itu daripada Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu saja. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya Prof. Adakah bidang tasawuf lebih kurang kepada bidang filosofi, cuma lebih Islami? Ini daripada Encik Azman bin Hashim. Kita kena beza filosofi ni. Aristotle, Plato, apa semua tu, mereka tak rujuk Quran dan hadis. Mereka guna akal, pengalaman dan sebagainya. Tasawuf adalah merujuk pada Quran dan hadis. Itulah beza dia. Jadi kalau falsafah ni, kita baca buku falsafah Aristotle, Plato, Karl Marx, Descartes, apa semua tu, ada tak dia letak ayat Quran dan hadis. Itulah falsafah. Falsafah ni okeylah, dia falsafah adalah untuk mencari kebenaran. Tapi untuk bezakan falsafah, semata-mata falsafah, dia tidak didokong dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya, tasawuf, kalau kita buka Ihya Ulumuddin, Kitab Lumak dan sebagainya, semuanya penuh dengan huraian dan dalil daripada Al-Quran dan Sunnah.
Boleh faham tak? Jadi memang ada beza lah. Kita nak kata cuma lebih Islamik, tak tepat lah. Sebab Al-Quran dan Sunnah ni, huraiannya diambil daripada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan falsafah diambil daripada pengalaman dan akal saja. Baik Prof, ini daripada Encik Zakwan Bakar. Salam Prof, di mana lagi negeri dalam negara ini yang ada turuk jilsah Jabatan Mufti? Terima kasih. Setakat yang saya faham ni, turuk jilsah turuk supiah ni ada di jabatan di pejabat mufti Negeri Sembilan je lah. Setakat ni lah yang secara tersusun, secara berenactment. Manakala di negeri lain tu, wallahu alam. Baik Prof, soalan seterusnya, adakah ada tanda ataupun alamat kepada seseorang salik jika berlaku peningkatan maqam dari maqam yang rendah ke seterusnya? Baik. Tanda ialah tanda nak tengok maqam dan sebagainya ni, kita boleh tengok kepada diri kita. Kalau subuh pun duduk sembahyang 6.30, makam kita tak elok lagi lah. Tapi kalau subuh kita sembahyang pada awal waktu, kita boleh bersahur dengan baik ikut sunnah. Kita boleh sembahyang tahajud 12 rakaat dengan elok, dengan witir 3. Dan kemudian kita boleh melaksanakan tarawih 20 rakaat dengan cara istiqamah, termasuk dengan witir 3 rakaat. Itu adalah maqam yang baiklah. Tengok kepada peningkatan amal ibadat kita. Kalau duk culas nak sembahyang pun culas, nak puasa pun culas, nak sahur pun culas, even perkara sunat pun kita culas, kita malas, kita boleh nampak lah kita punya pengukuran maqam kita tu. Jadi maqam kita boleh dinilai sebenarnya melalui instrumen-instrumen tadi. Kalau sembahyang sunat pun culas, hak wajib memang kena buat dah, hak sunat pun culas. Jadi maqam kita tu lemah lagi lah. Kena diperbaiki. Jadi itulah tanda-tanda dah. Jadi kalau kita sembahyang, bagi contoh rasa berat, rasa tak suka, maka tanda-tanda masih lagi perlu diperbaiki. Tapi kalau kita sembahyang, kita rasa tenang, kita rasa gembira nak buat taat pada Allah Ta'ala, alhamdulillah lah kita berada dalam nafsu mutmainah. Tapi kalau kita sembahyang rasa berat, rasa macam letak batu di atas kepala tu nak kena mujahadah lagi lah. Maksudnya maqam kita terlalu rendah sangat lah ketika itu. Jadi mudah saja nak faham. Jadi dalam tasawuf ni ada instrumen dia. Jadi dia kena tanya pakar-pakar instrumen lah. Instrumen kerohanian. Jadi itulah yang saya boleh jawab. Jadi tengok kepada amalan kita. Kalau bertambah taat, baguslah maqam tu. Kalau kurang, akhlak pun tak bagus, sembahyang pun sudah dan sebagainya, itu maqam yang rendah. Maka kena mujahadah, kena perbaiki lagi. Baik, soalan seterusnya Prof, daripada Cik Roziman bin Mat Husin. Salam Prof, kenapa dewasa ini timbul kritikan pihak-pihak tertentu kepada pengamalan ataupun amalan tarikat ataupun amalan tasawuf, yang mana kritikan tersebut kadang-kala membawa kekeliruan kepada orang awam? Baik, dewasa ni ialah banyak pihak nak bercakap bab tasawuf ni. Banyak nak bercakap. Walaupun tak mendalami, tak menghayati, tak mendalam. Dan sekiranya membaca pun kitab-kitab tasawuf pun tak semestinya kita faham lagi. Melainkan dengan bimbingan daripada tokoh-tokoh, ulama-ulama yang berwibawa, baru kita boleh faham dengan betul. Jadi perkara yang jadi ni ada banyak faktor lah. Yang pertama faktor kejahilan itu sendirilah. Yang keduanya mungkin faktor tak suka pada tasawuf ni, sebab tasawuf ni dia mendidik nafsu. Nafsu sangat tak suka pada ilmu tasawuf ni sebab apa? Sebab tasawuf mendidik nafsu supaya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hamba kepada diri dia sendiri. Baik. Kemudian pula sifat ataupun perasaan nak merasakan diri itu benar, tasawuf salah berdasarkan pada penilaiannya, itu di antara faktor juga. Saya nak buat contoh mudah ajalah. Umpama orang pakar kereta lah. Tak semestinya semua ustaz-ustaz ataupun asatizah yang mengaji pengajian Islam dia boleh semua ilmu. Tidak.
Melainkan orang tu dia mengaji betul-betul. Kesemua ilmu dia boleh cakap. Tapi kita sekarang ni berada dalam takhusus. Ada takhusus Quran, ada takhusus syariah, ada takhusus usuluddin, takhusus hadis. Jadi kalau saya nak bercakap tentang hadis, saya mesti mengaji betul-betul dulu. Baru saya boleh cakap. Tapi kalau kita tak belajar, tapi kita hanya setakat pada pandangan saya mengikut apa yang saya faham, tak boleh. Umpama orang buat kereta lah, pemen kereta. Orang buat pemen kereta ni, dia dah pakar dah mekanik. Tapi tak semua kereta dia boleh buat. Mungkin dia boleh buat kereta kancil, kereta proton, tapi kereta yang besar-besar dia tak boleh nak buat. Pasal apa? Di luar kepakaran dia. Bidang yang sama. Tapi kereta berbeza-beza sebabkan oleh teknologi yang canggih-canggih. Yang ni dia kena belajar dulu. Dia kena pergi kursus, barulah dia boleh pemen. Kalau dia pemen juga, rosak habis kereta tu. Begitu juga dengan orang yang dalam pengajian Islam. Dia ada ilmu-ilmu, dia ada istilah dah. Jadi dia kena mengaji lah. Kena pergi kursus lah. Kursus macam kursus yang Ilim baru buat ni. Nak tahu bab tasawuf, masuklah kursus ni. Jangan kita baca saja tanpa bimbingan, itu akan mengelirukan. Okay, jadi jadi apa yang berlaku tu lebih kepada diri sendirilah. Maksudnya kritikan tu lebih kepada kritikan yang tanpa ada asas, yang pada zonnya sahaja tanpa kita belajar daripada ahli-ahlinya. Baik, soalan seterusnya Prof. Daripada Cik Azman bin Hashim. Boleh Prof bagi pendapat kumpulan tarekat mana yang boleh diikuti sebagai contoh? Saya nak cakap secara spesifik tak boleh lah. Yang disebutkan sebagai tarekat itu adalah kamu berilmu, beramal dengan pimpinan guru yang ikut Al-Quran dan Sunnah. Itu clear. Saya bagi formula tu je. Yang ikut Al-Quran dan Sunnah dan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nama tak kisah, nama apa pun. Tapi dia mestilah orang yang boleh jadi ikutan dan qudwah hasanah. Yang boleh bimbing kita untuk mudah beramal dengan ajaran Islam dengan hati yang ikhlas. Itu saja. Kita nak kata tarikat ABC tak bolehlah sebab at-turuq jalan at-turuq ila Allah ka'adadil anfasil khalq. Nak berjalan kepada Allah Ta'ala ni, nak ibadat pada Allah Ta'ala ni banyak cara seperti mana nafas makhluk-makhluk. Jadi saya tak boleh nak kata ABC kerana itu nanti kurangnya adab kita dalam di dalam jalan-jalan untuk capai kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab semuanya daripada Nabi juga, cuma nama berbeza. Wallahu a'lam. Baik, untuk persoalan Prof di chat ni tak ada lagi. Mungkin kita akan buka lah kepada siapa yang nak bertanya. InsyaAllah. Silakan. Jadi silakan kalau nak bertanya. Ini saya persilakan, mungkin ada persoalan ataupun kalau tidak letak di chat, saya akan bacakan insyaAllah. Saya harap jelas yang saya cerita ni, saya memang suka cakap bahasa mudah, bahasa kampung saja orang kata. Sebab bahasa ni memperanan juga dalam mengulas isu tasawuf ni dengan lebih mudah dan lebih faham. Kalau saya guna bahasa akademik nanti dengan istilah-istilah ni, lama-lama orang tak mau masuk dah kursus tasawuf ni. Susah. Baik Prof, sebelum tu kita akan baca ada satu soalan Prof mengenai pengamalan orang tasawuf dan tarekat ni, ada yang mengambil ijazah dari segi tasbih ataupun tongkat dan sebagainya. Apa pandangan Prof terhadap masyarakat orang awam untuk melihat perkara tersebut? Yang baik. Yang itu lebih kepada apa yang disebutkan tadi itu lebih kepada ilmu hadis dan disiplinnya. Tak ada masalah. Dan itu satu penurunan ilmu yang telah dipegang oleh ulama-ulama dan dipelihara oleh ulama. Itu lebih kepada ilmu hadis. Terutama ilmu yang berkaitan dengan musalsal. Itu sebahagiannya saja, sebahagian kecilnya saja, tapi dia tidak represent ilmu tasawuf secara keseluruhan. Cuma yang nak sebutkan tadi, itu lebih kepada
penghayatan dan pengamalan dalam ilmu hadis. Dan insya-Allah kita akan buka lagi siapa yang nak bertanya ataupun dalam chat pada semua peserta sebelum kita nak tamatkan untuk slot yang pertama. Ni kolej kediaman ni ada tanya ni Ustaz. Kolej kediaman Darul Quran ni. Minta WhatsAppkan saya tentang pandangan Prof tadi pasal soalan saya keluar ajak tadi. Soalan mana? Saya akan bacakan Prof balik ya. Okey, bila berzikir dalam tempoh tertentu, badan kita akan bergerak bergoyang dengan sendiri semakin lama semakin tu. Kita rasa zauknya. Yang ini apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, perkara-perkara ni tidak boleh dijadikan iktibar. Tidak boleh dijadikan apa-apa hukum ataupun pengambilan kepada pengukuran sesuatu dalam zikir kita, tak boleh. Sebab kita kena tengok hasil zikir itu ialah hasil yang kita nak dalam zikir itu ialah dia dapat membantu kita melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dengan hati yang hadir dan ikhlas. Itu dia punya hasil yang sebenar. Jadi yang bergoyang dan sebagainya itu biasa. Tidak boleh diambil iktibar dan juga tidak boleh diambil sebagai pedoman apa-apa. Okey? Dan tidak menjadi hujah. Yang boleh menjadi iktibar dan boleh mengambil pengajaran ialah ketika mana kita laksanakan perintah Allah, pada ketika itu kita dapat laksanakan dengan hati yang hadir dan ikhlas. Ketika itu, itulah hasil yang sebenar dalam berzikir. Boleh faham? Jadi orang sekarang ni, dia suka sangat benda-benda sini. Hak getak sana, getak sini. Itu tidak boleh diambil iktibar di dalam tasawuf. Baik, terima kasih Prof. Di chatting kita sudah tidak ada. Mungkin saya serah balik ke Prof macam mana? Kita nak tunggu soalan lagi ataupun peserta. Kita ada dalam lebih kurang masa 4 minit lagi insya-Allah. Ya, saya lalukan soalan. InsyaAllah. Dan saya berharap boleh respon dengan kursus ini dengan cara verbal untuk bercakap. Dan saya pun memang bercakap dengan bahasa yang mudah untuk tuan-tuan dan puan boleh faham. Sebab tasawuf ni saya duk tengok kalau kita cakap dengan bahasa akademik dengan istilah yang tinggi, dia susah sikit. Jadi silakan, kalau ada apa-apa yang saya cakap salah ke apa ke, tuan-tuan dan puan ada hak untuk tegur saya. Sebab saya pun manusia juga. Jadi kita bincang ni supaya kita nak menjernihkan salah faham tasawuf yang semakin hari semakin parah. Orang duk tuduh macam-macam. Okay? Jadi saya nak tekan di sini, tasawuf bukan batiniah. Tasawuf adalah orang beramal ajaran Islam dengan hati yang bersih, dengan akidah yang bersih, dengan syariah yang bersih, dengan akhlak yang bersih. Itulah tasawuf. Dia bukan batiniah. Sekali lagi insya-Allah siapa yang ada nak bersoalan dengan Prof? Okey, Prof ada di chat tu ataupun kita bacakan macam mana Prof? Sila. Saya pulang kepada tuan. Okey saya bacakan Prof soalan ni. Apa pendapat Prof mengenai tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah? Baik. Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ni dia satu tarekat yang muktabar. Dia tarekat muktabar. Apa-apa kena tengok kepada cara guru mengajar, kepada guru dia. Kepada akidah guru dia, syariat guru dia dan akhlak guru dia. Jadi saya nak ceritakan bahawa tarekat Naqsyabandiyah tarekat yang muktabar yang diasaskan oleh Syekh Bauddin An-Naqsyabandi, dan Khalidiyah ini dinisbahkan kepada Syekh Khalid bin Ahmad. Dan tarekat ni tarekat yang muktabar yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan muktabar di sisi ahli sunnah wal jemaah. Apapun tengok kepada guru yang mengajar, guru sekarang ni. Jadi kalau nak salah pun salah guru tu lah, bukan salah tarekat tu. Tarekat tu tarekat muktabar benar. Jadi kena tengok kepada guru semasa yang mengajar. Dia mengajar ikut betul tak silibus yang ada
di dalam tarikat Naqsyabandi itu sendiri segi akidahnya, syariatnya dan akhlaknya. Wallahu a'lam. Baik, soalan mungkin saya rasa Prof, kita soalan terakhir ni insyaAllah daripada Kolej Kenaman Darul Quran tadi. Amalan suluk dengan cara duduk dalam lubang tertentu ataupun berselimut untuk zikir macam mana tu Prof? Saya pernah dengar macam tu. Baik. Baik, sebenarnya benar-benar ni ijtihadat saja. Nak bersuluk ke, kita hafal Quran pun bersuluk juga. Kita bangun pagi pun bersuluk juga. Kita masuk tandas dengan baca doa pun bersuluk juga. Kalau orang menega, dia menega dengan apa, ikut hukum fiqh dan sebagainya pun itu dipanggil suluk juga. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, rijalun la tulkihim tijaratu wala bay'un an zikrillah. Jadi kalau nak kata suluk, takat duduk dalam lubang, selimut pun bukan itu saja. Bahkan orang boleh suluk dalam bentuk dia boleh meniaga apa dia boleh suluk. Meniaga ni meniaga. Duk jual kat pasar malam. Tapi hati dia tak lupa kepada Allah. Bila dia timbang betul. Dia jual buah betul. Itu pun dipanggil suluk juga. Kita buat assignment pun suluk juga. Kita balik kampung tengok mak bapak pun suluk juga. Jadi sebenarnya suluk ni luas. Ni semua ijtihad nak duduk di mana pun tak apa. Yang paling penting sekali ialah yang nak duduk di mana pun sekali pun tak apa. Yang penting kita ikut adab dan cara-cara yang dibolehkan dalam Islam. Okey. Jadi kita maksudnya suluk ni luas. Bukan setakat duduk dalam lubangnya. Duduk dalam bilik kuliah pun boleh suluk juga. Kita ngaji tu zikir. Ngaji tu zikir. Buat assignment pun zikir. Buat pembentangan pun zikir. Kita duduk mengulang-ulang Quran pun suluk juga. Tapi kita kena tengok suluk tu lebih luas. Lebih luas. Boleh faham tak? Jadi yang ini lebih kepada bukanlah secara terhad dalam bentuk-bentuk yang tertentu, tapi suluk ni sebenarnya sangat luas. Apa-apa pun kena di bawah pimpinan guru lah. Itu lebih baik. Terima kasih Prof. InsyaAllah ada satu soalan. Kita nak bawa ke solat dua ke Prof? Ke sekarang ni Prof? Tak apa. Kita habiskan. Okay. Baik, salam Prof. Saya disiplin untuk solat awal dah ada. Tapi untuk khusyuk sangat-sangat dalam solat tu belum ada lagi. Harap Prof mohon bagi tip. Tip dia boleh tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia ada banyak faktor yang boleh bawa kepada khusyuk dalam solat. Bermula daripada kita ambil wuduk lagi sebenarnya. Sampailah kita sembahyang. Apapun, kita buatlah yang terbaik kerana Allah Ta'ala akan bagi kita pahala berdasarkan sejauh mana kita ingat pada dia. 1/3 kah, 1/4 kah, 1/6 kah. Disebut dalam hadis. Allah Ta'ala akan beri ganjaran berdasarkan tahap mana kita ingat kepada dia. Apapun jangan tinggal sembahyang. Teruskan sembahyang, teruskan memperbaiki sembahyang. Wallahu a'lam. Baik, Prof. Saya rasa kita akan akhiri kedua Prof. InsyaAllah pada para peserta, kita akan pada pukul 11, kita rehat dulu setengah jam ni insyaAllah. Dan kita akan masuk lagi dalam pukul 10.55 sebagai penjelasan awal pada peserta. Dan kita akan bermula pada pukul 11 insyaAllah. Dan Prof, kita akan berjumpa dan terima kasih banyak untuk slot pertama. Dan kita akan masuk slot kedua Prof, insyaAllah. Terima kasih Prof, kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.